Nak kata berat sangat tak lah, tapi kita Alhamdulillah bertaubat awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Saya Khairul Fatihin daripada Biro Keluarga dan Masyarakat dan ditemani oleh Haji Zafri. Yes. Selamat malam ya. Selamat malam. Okey, dan juga Hajah Aisyah. Selamat malam. Selamat malam. Macam mana? Sempat lari hari ni? Ini tak sempat. Tak sempat. Ada hari sempat, dia tak sempat. Ini gagal lah ini. Hari ni tak sempat. Okey. Jadi insya-Allah malam ni kita akan cerita bukan semata-mata lari tapi lebih kepada kesihatan. Sebelum tu jangan lupa like, share dan juga subscribe YouTube Isman Nilai. Jadi sebelum kita pergi, sebenarnya kita ni rakyat Malaysia ni menghadapi masalah berat badan berlebihan dan juga obesity. Jadi keadaan ni bertambah, setiap tahun bertambah. Ya. Jadi masalah ini pun kalau kita tidak fikirkan, jadi dia akan bertambah dan bertambahlah. Ya. Jadi soalan saya yang pertama, pada pandangan Haji Zafri, apakah target kesihatan yang sepatutnya rakyat Malaysia berpegang, kan? Mesti ada target tu sekurang-kurangnya. Dipersilakan. Okay. Assalamualaikum Ustaz Kai. Terima kasihlah pertama-tamanya bawa kami berdua datang ke sesi sembang santai panggilnya, sembang santai. Semuanya nak mulakan cerita pasal apa yang rakyat Malaysia patut ada ni, saya pun rasa macam tak padanlah juga kita ni nak cakap apa benda yang rakyat Malaysia patut ada, kan. Kita ni bukannya doktor, pakar ke ataupun atlet ke, kan. Bukan atlet profesional. Kita ni just hanya satu daripada 30 juta rakyat Malaysia, kan, yang ada dekat Malaysia ni, yang sekadar nak inginkan satu kehidupan yang sihat, itu je, kan. Tapi cumanya kalau nak kata apa yang sepatutnya ada pada saya, pertama kalinya kita nak sihat, satu, dan juga kita nak fit. Saya tak tahu bahasa Melayunya fit apa benda, kita nak cakap benda fit ni tak fit. Tapi dia benda fit dan healthy. Fit dan healthy ni dua benda yang tak sama lah. Ada orang dia healthy tapi dia tak fit. Ada orang dia fit tapi tak healthy. Nak mudahnya ceritanya macam atlet, kan. Kalau orang atlet profesional, saya bukan atlet profesional lah, tapi atlet dia fit dan dia healthy pada masa yang sama. Tough tak masuk. Tough, okay, tough tu cerita lain. Tough ni saya rasa kita tolak tepi dulu. Sebab saya tak tough pun. Jadi nak cakap tough lagi lah tak berani. Fit ni maknanya kita boleh mungkin lari pecut misalnya, kan. Kita boleh lari pecut, kita boleh lari 2.4 km dalam masa bawah daripada 12 minit, kan. Orang kata Cooper test lah, siapa tahu Cooper test benda lah, kan. Tapinya itu fit. Healthy pula maksudnya ialah kita tidak ada masalah kesihatan yang major, kan. Macam major health problem. So, macam demam saya sekali tu biasalah, kan. Tapi macam tak ada penyakit jantung misalnya, tak ada masalah kolesterol terlalu tinggi, masalah kencing manis, kan. Healthy. Jadi orang yang mungkin tak ada masalah penyakit ni semua, tak semestinya dia fit, kan. Banyak je orang yang macam sihat, badan dia tak ada penyakit yang besar-besar ni, kan. Tapi bila kita suruh dia lari 2.4 km mungkin sejam baru sampai. Kira jalan kaki lah tu, kan. Bukan nak kecam lah. Tapi maknanya fit dengan healthy ni saya nak bezakan. Bila kalau orang yang fit pula, pada masa yang sama, nak cerita terbaliknya, orang yang fit ni tak semestinya dia healthy. Orang yang fit kadang-kadang macam saya pun ada masa-masa kalau kita tak jaga pemakanan, kolesterol boleh naik tinggi, kan. Ada atlet basikal misalnya, mungkin boleh Google lah, kan. Atlet basikal yang mesti kena bedah jantung, kan. Kena buat pembedahan jantung untuk clearkan jantung. Maknanya tak semestinya dia fit, dia adalah healthy lah. Boleh jadi. Biasanya atlet memang dijagalah pemakanan dia. Jadi dia akan ada both. Tapi kita tidak boleh menafikan ada setengah-setengah situasi tertentu tu yang dia boleh jadi fit tapi tak healthy. Ada juga orang yang memang fit, yang amatur. Kita jangan cerita atlet lah, kan. Segan saya nak cerita pasal atlet, kan marah pula atlet kat saya. Orang-orang biasa-biasa ni yang kayuh basikal hujung minggu pun semua ni memang fit. Okay, naik genting sempah 40 minit sampai. Ada yang boleh kayuh 120, 200 km sehari apa semua, kan. Tapi still bila dia tidak jaga pemakanan misalnya, maka kita akan tengok kita, apa ni,
boleh ada lagi masalah kencing manis. Sebab kadang orang yang kayuh basikal misalnya, dia akan banyak minum air manis. Minum lah semua, Pepsi lah, Coke lah, apa benda semua ada, minum air gas kan. Sebab bila kayuh, dengan perasaan dia kata, okay, kita kayuh ni kita boleh minum puas-puas. Tapi balance tu tak ada. Akhirnya dia fit, boleh kayuh basikal. Bukan sebab orang boleh kayuh basikal 200 kilo sehari ni. Tapi akhirnya ada masalah kesihatan juga. Saya pernah rasa, dia macam rasa kontra je sebenarnya kan. Dia seronok. Dia syok lah kata. Nak sedapkan hati. Nak sedapkan hati kata. Saya dah boleh dah kayuh 100 kilo, dia boleh minum 1 botol Coke misalnya kan. Padahal kandungan gula Coke tu punyalah tinggi. Tak padan dengan kayuhan tu pun. Apa yang saya nak cerita tadi ialah apa yang sepatutnya rakyat Malaysia adalah kita kena ada dua-dua ni. Tapi kalau kita nak pilih salah satu, sepatutnya first ialah healthy dulu. Kan? Ini sebenarnya nasihat daripada doktor sains sukan kepada saya. Doktor pakar pada family medicine tu, dan dia pun ada ilmu sains sukan juga pada saya. Maknanya you kena pastikan keutamaan you ialah untuk jadi healthy dulu. Kemudian baru you fikir pasal fit. Sebab bila dah tua, bila kita cerita pasal masa usia tua nanti, bila you dah start umur 70 80 misalnya, InsyaAllah kalau umur panjang, sebenarnya fit dah, bukan KPI dah. Orang dah umur macam tu, kita nak suruh dia lari 40 kilo, 50 kilo, mana larat dah. Kan, nak suruh kayuh basikal sampai 200 kilo, mana larat dah umur 70 80. Memang tak, bukan bidang dia lah saya cerita. Kan? Tapi healthy penting. Healthy tu yang memastikan. Saya bagi contoh yang mungkin klasik lah, ataupun semua orang Malaysia tahu, macam Tun Mahathir misalnya kan. 90 lebih umur, tapi healthy. Tapi nak suruh dia buat aktiviti-aktiviti yang rigorous ataupun yang agresif, tunjukkan dia fit, memang tak padan lah. Tapi healthy. Itu maknanya bila penjagaan dia daripada muda, akhirnya dia dapat kesihatan macam tu, insyaAllah lah. Kan, kalau diizinkan Allah. Jadi healthy keutamaan, fit yang kedua. Jadi benda ni yang patutnya ada pada semua rakyat Malaysia, tak kira dia aktif sukan atau tak. Berdasarkan apa yang saya cerita tadi lah. Okay, soalan yang kedua adalah pada pandangan Hajah Aisyah, apakah berat badan ni berat badan yang ideal lah, kan? Apa pandangan Hajah Aisyah terhadap berat badan yang ideal dalam rangka untuk menjaga kesihatan, kan? Dan juga apakah aspek-aspek lain selain daripada berat badan, kan? Dalam rangka yang samalah, maknanya untuk menjaga kesihatan. Dipersilakan. Okay, terima kasih Ustaz Hairil Fatin. Okay, untuk macam kita nak jaga kesihatan kan, bila kita tengok dengan berat badan dengan kesihatan, dia memang berkait rapat. Sebab kalau kita berat badan tu melebihi kan, maknanya bukan ideal, dia akan mengundang banyak penyakit-penyakit yang lain. Lebih mudah untuk mengundang penyakit-penyakit lain. So, untuk menjaga kesihatan tu sangat-sangat penting lah untuk kita dapatkan berat badan yang ideal. Tapi selain berat badan ideal, adakah berat badan sahaja yang kita perlu fokus? So, bukan itu saja. So antara lain juga perlu tengok macam tahap kecergasan, tahap kolesterol. Sebab kalau berat badan dah ideal kan, dah sesuai, dah BMI normal lah, tapi tahap kolesterol tinggi, so tak capai juga kesihatan kan. So itu kena tengok aspek pemakanan. Okay, selain kolesterol, tahap ni kandungan gula. Dan ada juga yang berat badan dah ideal kan, tapi kandungan gula tinggi. Tapi ada juga kandungan gula dia okey, tapi berat badan dia obese kan, besar dan sebagainya. Tapi adakah dia boleh terkena kandungan gula tu makin dia boleh terkena kan? Maknanya kandungan gula tinggi boleh kan, boleh ada chances tu, peluang untuk dia kena diabetes ke sangat tinggi lah kalau berat badan dia lebih daripada yang normal. So sangat-sangat penting untuk jaga dua-dua tu. Tak semestinya berat badan sahaja, tak semestinya jaga yang kandungan gula tu tadi. Sebab banyak juga bila orang kata kesihatan ni, alamak tambah berat kan. Biasa orang cerita dalam Facebook macam tu lah. Sebab dia orang biasanya akan address orang yang badan besar ni, orang gemuk ni sebagai orang yang tak sihat. Kan, ada orang kata nak sihat body kan, badan besar sihat. Saya lebih sihat body juga. Kan, tapi yalah, itu ukuran yang pertama lah kan. Tapi kalau macam lebih sihat tu salah, itu memang dah salah lah. Lebih sihat kan, orang nak sebenarnya sedapkan hati je. Yalah, macam Aisyah cakap tadi, dia risiko tu tinggi. Dan kadang-kadang orang badan besar ni, kita pun ada orang kata okey je kan. Badan besar bukannya tak 1% kata dia akan tak sihat, tapi risiko pada penyakit untuk datang tu akan lebih tinggi bila dia obese. Itu isu dia. So tapi lah, bila badan besar pun kena check juga benda lain tu. Okey, soalan yang ketiga ni agaknya lah kena terus terang lah. Okey, bagaimanakah pengalaman sebenar haji
dan Hajah mendapatkan kesedaran lah untuk mendapatkan berat badan ideal dan juga kesihatan, untuk jaga kesihatan lah. Pasal saya pun sendiri sampai sekarang memang tak dapat lagi. Ni mana bila waktu yang mula-mula insaf lah. Saya mula dulu saya berat badan sekarang 72. 72. Itu ideal ke? Alhamdulillah ideal. Tinggi 175 72. Cuma dia satu tahap sebenarnya bila kita dah dapat BMI yang ideal tu 23 kan. 24 tu sebenarnya kita nak tengok balance antara kita punya otot dengan lemak kan. Muscle punya mass lah, tu cerita lain lah. Kalau kita boleh jadi berat bila kita berat otot. Tu cerita lain. Yang tersadu-sadu tu kan. Tapi berat otot maknanya bagus. Bagus. Dari satu segi memang kita perlukan muscle mass yang sesuai. Itu cerita tough. Cerita tough lah. Tapi dia adalah minima dia. Minima dia yang orang ni kena ada situ muscle yang tertentu pada dia punya ketinggian tu. Tu satu isu. Tapi yang apa benda tadi nak tanya tadi? Lupa dah. Maknanya yang pengalaman sebenar lah. Pengalaman. Okay, saya kata sekarang 72. Saya mula daripada 86. Nak kata berat sangat tak lah. Tapi kata Alhamdulillah bertaubat awal. 86. Tapi kata isaf tu awal lah. Kan ada orang mungkin dia start dengan 100 kilo apa semua kan. Saya tak sampai ke situ lah. Di 86 tu kita dah berat lah rasa kan. Itulah dia. Berat rasa. Kita pun rasa macam badan kita macam berat. Satunya kita pun start pakai baju pun nak tain pun tu keluar-keluar. Itu kita rasa je. Bunda kata rasa serabut kan. Tapi sebenarnya yang betul-betul buat saya punya masalah kata turning point yang rasa je saya kena ubah ni ialah bila saya pergi kerja dekat luar negara, kat Australia. Saya perasan pagi-pagi saya ada assignment kat sana, kerja projek kan. Saya tengok perasan diorang ni pagi-pagi kan, pagi-pagi buta lepas macam waktu subuh. Dia orang tak masalah tak adalah sembahyang subuh semuanya kan. Tapi paginya dia bangun tu dah bukan untuk sembahyang kan. Tapi dia boleh bangun seawal pagi tu untuk pergi jogging. Satu. Pukul apa tu? Awal pagi tu pukul apa? Pukul 4.30. Sana subuh pukul apa? Sebab masa tu musim panas. Subuh kadang-kadang ada pukul 4, pukul 3 lebih, pukul 4 lah subuh. Sebenarnya betul-betul lepas subuh tu dia boleh bangun awal. Bangun dan untuk pergi jogging je. Dah cerah sikit lah masa tu kan. Jadi boleh pergi jogging. Ada yang buat macam, saya pun tak tahu nak describe lah, yang macam boxing dekat taman tu kan. Bukan tai chi. Bukan. Memang pancing semua tu. Saya ada orang, ada trainer dia pun semua kan. Maknanya dia punya program workout tau. Bukan dia workout sosok. Betul. Tak sengah lah. Memang dia punya trainer dia pun bangun sekali pun semua kan, dengan coach dia pun semua. Jadi kita pun rasa macam orang ni dia motivasi dia bangun pagi untuk kesihatannya. Kita ni pula dah bangun subuh pun macam kan kan ada hari-hari yang terkantor juga subuhnya kan. Jadi kita punya motivasi kita untuk apa yang Allah suruh pun kita pun struggle. Dia ni pasal kesihatannya punyalah bangunan. Jadi tu buat saya terfikirlah kan, kita ni sebagai orang Islam ni tak perlu ke jaga kesihatan? Kan? Adakah kita ni memang tak ada rasa macam aku ni kena sihat lah kan? Masalah ni bila kita tanya motivasi dia, kenapa dia nak sihat? Kenapa dia nak fit? Kadang tu simple je, nak nampak smart kan? Tu nak pakai baju ke fit ke apa benda. Tapi dia punya motivasi dia confirm bukan benda-benda yang ukhrawi. Zalina memang bukan orang bukan Islam kan. Itu antara kelebihan solat subuh lah. Maknanya kita boleh tengok. Sebenarnya kalau kita bangun pagi tu banyaklah benda kita boleh buat kan. Kalau kita betul bangun subuh tu kan. Lepas subuh tu eloklah kita buat pelbagai aktivitinya. So, itu je sebenarnya. Turning point saya kat situ. Yang saya rasa macam tak patut lah kan. Lepas tu kita rasa aku kena buat something. Jadi saya pun mulalah beli kasut dekat Australia tu, beli kasut berlari. Maknanya Haji bermula dengan lari lah. Ya betul. Kalau ikutkan benda yang fitness ni, yang pertama yang saya buat memang saya try untuk lari dulu. Dengan berat 86 tu lah. 86 tu berapa mula-mula agak-agak lah masa tu? Apa dia? Kilometer. Saya ingat lagi. Masa tu kita pun mula main macam catat kat masa tu. Masa tu pakai run keeper ke apa benda. App zaman-zaman tu lah. 2012 punya cerita ni. 2012 kan. 1.8 kilo masa tu lari. Itu 2 kali berhenti. Maknanya nak habiskan 1.8 kilo tu memang azab. Memang azab. Tapi yelah, we come a long way orang kata. Dan Alhamdulillah sekarang ni saya boleh lari half marathon 21 kilo kan.
Saya punya catatan terbaik lah, taklah nak segan nak cakap lah kan, tapi orang dah tanya, kita boleh cerita lah kan, 2 jam 19 minit. 2 jam 19 lah untuk half marathon. Itu saya buat dalam keadaan triathlon lah. Bukan sekali jalan half marathon macam tu lah. Ada 3 kan. Ya. Yalah macam tu lah. Maknanya turning point saya ialah itu kan. Kita rasa macam badan memang selagi sikit kan? Pakai baju pun selekeh kan, macam tak berapa kan, tak in terkeluar kan. Yalah itu segan nak cakap sebab apa terkeluar tu kan. Tapi orang-orang yang menghadapi masalah tu dia akan tahu kenapa Pak in dia terkeluar, tak in je terkeluar kat perut kan tu. Masa tu agak-agak ada rasa demam ke, sakit ke, senang sesema ke apa ke? Alhamdulillah saya tak lah rasa macam tu. Kan. Sebab tu saya kata tadi lah. macam dia boleh jadi orang yang badan besar ni okey je kesihatan dia. Tapi yalah saya rasa lebih kepada macam saya sedar awal lah. 86 tu sebenarnya taklah obese kan, taklah terlalu tinggi. Memang obese sikit tapi dia bukan apa benda lah, kategori saya pun tak ingat Very lah. obese. Very obese ke apa benda lah Tapi taklah terlalu, tapi dah masuk range obesity lah. Alhamdulillah. Okey, Hajah pula maknanya tadi dari segi kita nampak orang jogging, dia ni apa motif dia kan? Aku ni motif solat subuh pun malas nak jogging kan. Ni kalau Hajah pula macam ni? Okey. Mak orang dah kan. Ni pengalaman sebenar kan. Bersalin kan. Mengandung. Tidak biasa lah macam ni kan. Kalau tak adalah macam ni. Pengalaman sebenar kan. Nak bersalin. Biasa kalau ni macam majoriti kot orang yang besar anak pertama, dia macam habis pantang, dia cepat dia akan kembali pada back to normal dia punya berat. Lepas tu besar yang kedua pun sama juga. Biasanya macam isteri saya lah. Okey, biasanya lepas bersalin anak ketiga, keempat nak turun balik kepada berat yang asal, ambil masa yang sangat lama. Mungkin tak kembali ataupun slow sangat progress dia. So masa tu bersalin anak keempat, perasan baby dah 4 bulan, tapi kenapa masih pakai baju yang macam masa mengandung lagi? So tu macam terfikir bila mana baju sebab kita asingkan kan, bila dah masa mengandung 19 kita asingkan lah pakai baju yang mengandung kan. Maknanya anak pertama, anak kedua, ketiga tu macam boleh lagi? Maknanya habis pantang dah baby 3 ke 4 bulan dia macam dah back kepada normal sikit. Macam adalah lebihan tapi taklah macam obvious sangat. Tapi yang ni macam beza tu macam 4 bulan pun sama lagi. Macam kenapa tak? Dan tak turun-turun lagi kan. Macam lambat kan. Lepas tu static je. Lepas tu masa ni bila berat tu kita dah lebih, berat badan yang berlebihan lah. So bila jalan dengan satu family kan, macam pergi mall kan, rasa macam jalan sikit-sikit dah kaki dah sakit lutut. Kan macam Jaya nak duduk, dia minta kan, kata Samia, okey kita rehat kejap kan, ada kursi-kursi kan. Lambat. Masa tu berat suami dah ideal lah. Dah ideal dah. Dah boleh tolong lah. Apa anak keempat? Anak keempat 2014. 2014 tu start yang lari anak. Dah. 2014 saya dah turun ke 76. Sikit lagi. 2014 sikit lagi. 10 kilo. Dah turun dah 2026 dah tu. Cabarlah juga. Cabar. 2086 76 dah. Betul 2014. Okey, alhamdulillah. Saya pun pengalaman saya nak juga cerita kan. 75 nak turun satu sangat susah lah. Tapi tak apa. Yang penting healthy. Tapi ni masa yang tu tercabar sangat kan. Dalam masa 2 tahun 20 kilo. 20 kilo. Dapat turun 20 kilo tapi 2 tahun lah. Maknanya biar perlahan tapi itu masa start dengan masa mengandung ke ataupun lepas 5 bulan. Lepas start baby dah 5 bulan 6 bulan baru mula start slow chalk kan. Sebab tak boleh terus lepas bersalin. 20 kilo tu. Mujahadah besar. Dia tak mustahil lah nak ceritanya kan. Memang nak kata susah senang ni orang kata kalau kita sakit pun susah juga. Kan bila kita berpenyakit pun sebenarnya susah kan. So kita fikir kita susah untuk menjaga kesihatan ke ataupun kita susah nak menghadapi penyakit pada kemudian hari. Ya, betul. Itu kita punya pilihan lah kan. Maknanya kita macam mana kita setting kita punya ni lah, kepala kita lah. Ya. Minda kita kepala pula. Lah kepala, minda lah kepala sama. Tapi sebenarnya kita point yang menarik lah Ustaz Kai kan, sebab kita sebenarnya berlawan dengan diri kita sendiri bila kita nak jaga kesihatan ni. Walaupun adalah motivasi luaran kalau orang bersaing kan, biggest loser lah pertandingan, ataupun kita macam tengok kawan kita dah fit, kita pun jealous ke apa benda. Tapi akhirnya sebenarnya bila kita nak mula untuk jaga makan ke, nak mula untuk berlari ke, kira kita berlawan diri kita sendiri. Kan kawan kita paksa macam mana pun kita takkan boleh pergi. Melainkan kalau kita memang nak, kita akan buat. Macam tu. Masya-Allah. Jadi poin yang kedua ini agak maknanya kita 20 kilo tu besar tu sebenarnya. Saya ni 1 kilo pun rasa macam ya Allah susahnya. Baru 1 kilo dah celebrate dah.
Okay, jadi Celebrate naik balik kan. itu masalah ni. Jadi insyaAllah soalan yang seterusnya, ini sesi yang kedua lah. Apakah halangan yang haji dan hajah telah tempuhi sepanjang proses untuk mendapatkan berat badan yang ideal dan kecergasan fitness yang diharapkan, dan apa halangan tersebut lah. Maknanya biasa halangan tu ada sebut sikit tadi, cuba Halangan cerita lagi. halangan bila nak jogging hujan. Itu tak halangan besar tu, itu lain tu. Saya rasa halangan sebenarnya macam saya cakap tadi lah, dia halangan mental. First kali Diri mental. sendiri kan, tak Betul. kemalasan, kerajinan tu. Dia sebenarnya start dengan diri sendiri kan. Dalam mana ni. Ya, sebab tu saya rasa bukan saya nak kecam lah penonton-penonton ni kan, takut ada yang terasa itu dia punya masalah kan. Tapi contoh kan, kita beli treadmill, kita beli basikal kan. Lepas tu akhirnya basikal jadi tempat sedia baju kan, treadmill berabuk kan. Sebenarnya dekat mana salahnya? Adakah salah treadmill tu yang tak cukup canggih ke, basikal tak cukup cantik ke, apa ke? Dia sebenarnya kesalahan dia ataupun silapnya, halangan dia sebenarnya pada dalam kepala je, dalam minda kata. Sebab tu kita belilah apa pun, memang kalau kita tak berlawan dengan diri kita sendiri untuk gunakan benda tu, memang kita yang itu kita yang kalah dengan diri kita sendiri. Sama juga Diri kita ni ada dua lah, kita dengan diri kita lah. kita diri kita memang kita berlawan sama-sama kita di sini. Sama juga macam kita nak menjaga pemakanan kan. Adakah salah bazar Ramadan yang banyak tu misalnya kan. Atau bahasanya kedai ada, tapi masalahnya kita pergi beli tu apa tu. Macam tu kan. Aiskrim banyak kan. Tak apa, siapa suruh kita makan tiap hari. Sebenarnya kita berlawan diri kita sendiri je. Kan, sebab orang menjual ataupun menyediakan makanan yang sedap tu, okey, kalau kita nak makan kedai ni apa buat makanan manis sangat lah, buat air gula sangat tinggi ke, kita boleh mintalah tak ada gula ke, kurang gula kan. Akhirnya diri kita sendiri. So saya rasa kan, halangan yang the biggest is all about kita sendiri. Kalau hajah macam mana? Dari segi halangan yang terbesar tu diri sendiri ke ataupun suami? Tapi saya nak cakap kat tadi, halangan antaranya isteri juga. Itu boleh cerita lah balik. Okey, tapi selain daripada diri tu, ada lagi satu. Kalau macam jelas sebab seorang ibu kan, dengan anak-anak kecil semua nak urus semua, betul. kita akan rasa macam anak-anak pun boleh jadi halangan. Masa Habiskan makanan lah, dia tak habis makan. yang itu pun poin bagus juga sebenarnya. Ini isu besar sebenarnya, menghabiskan makanan anak-anak. Okey, ada poin tu yang sangat penting untuk dikongsikan, ni pengalaman sebenar kan. Tasik kesianan Bazin sampaikan, pernah ada satu statement Sami kata macam macam ni, kita nak jimat sebab nak menghabiskan makanan anak tu sebab nak jimat, tapi dalam masa sama kita kena beli juga benda lain untuk menghilangkan balik kalori tu. Okey. Macam mana kita spend kat benda-benda things kan. Yelah macam struggle lah maknanya. Kira kita bagi hukuman balik lah. Hukuman balik. Pasal kita juga yang tapi sebenarnya kita tak bersalah. I mean, okay lah, itu logik itu saya cuba refine logik macam okay, kita tengok makanan membazir anak-anak tahu kan, kita makan. Akhirnya kita makan menyebabkan kita terlebih lemak, terlebih gula. Akhirnya kita kena pergi workout tu kita pun spend duit ataupun spend masa juga. Sebenarnya dia bermula dengan, boleh tak kita tak makan makanan lebihan tu? Maknanya membazir itu boleh dinilai semula lah. Jadi bab hukum agama ni saya kena tanya ustaz lah sini. Tapi pada saya berpegang pada kita ni sebenarnya dalam sebagai seorang muslim pun kita ni tidak boleh mendedahkan diri kita pada kemudaratan. Kalau makan berlebihan tu ialah mudarat, maka pembaziran dengan mudarat kita kena tolak mudarat dulu. Kan? Maknanya ialah makanan berlebihan betul. Kita bolehlah improve pada masakan datang. Janganlah masak lebih sangat ataupun janganlah order banyak sangat. Tuang kat pinggan anak tu. Jangan order banyak sangat misalnya kan. Dan kalau tak diusik makanan tu boleh simpan balik dan boleh makan esok lusa masuk peti sejuk ke apa benda kan. Maknanya tidak membazir. Itu satu cara dia. Jangan fikir cara untuk tidak membazir ni masuk dalam perut je. Boleh masuk dalam peti sejuk. Jadi again kita yang pilih nak masuk dalam perut ke masuk peti sejuk kan. Masuk peti sejuk makan esok kan. Tak ada masalah. Jadi kita kadang-kadang pergi kedai misalnya kan, kita order seronok. Tengah lapar mau order memang berjela lah ordernya. Lepas tu bila tak habis, kita ni tidak boleh membazir. Maka makanlah kita sampai habis. Akhirnya kita memudaratkan diri kita sendiri. Saya tak rasa Islam mengajar kita untuk memudaratkan diri sendiri. Makan sampai berlebihan atas alasan tak nak membazir, akhirnya kita mudarat diri sendiri. Saya tak rasa itu ada something is not right there. Jadi pada saya, kalau memang betul-betul ada makanan berlebihan yang kita tak boleh makan, pada saya tidak ada masalah untuk kita biarkan je. Macam ada pengalaman tu? Memang macam tu. Sebab macam tu, sebab benda tu berlaku. Kita realistik lah kan. Betul, memang kita mana ada anak-anak kan. Kita ada anak 4 orang. Memang macam tu. Bila kita makan, anak kita tak habis. Jadi pun
Allah kan. Kita ada option bang tapau bang. Kan kita simpan tapau bawa balik rumah. Tak payah makan masa tu, makan anak kita makan esok misalnya. Kan? Biasa budak-budak memang bukan boleh habis makan pun. Sikit-sikit kan? Ataupun memang kita daripada awal kita dah biasa anak kita kan bawa keluar makan tiap bulan semua kita order ngam-ngam je. Bagi tahu dia anak order dulu. Tak habis order lagi. Dah tak cukup kita order lagi. Jangan order sekali banyak kan. Budak punya style kan. Kita tahu dia kita order dulu dan tak habis kita order lagi. Sabarlah sikit kan. Kalau kita nak pengalaman tu. Kan. Jadi kita order. Dia habis. Kalau tak dengar tak dapat. Dah habis kita order lagi. Kalau betul dia lapar. Itu satu cara mendidik dia juga bahawa jangan order ikut nafsu. Order ikut keperluan nak makan. Tapi kalau betul-betul lapar, order lagi tak ada masalah. Okay, itu dari segi maknanya dari segi halangan yang boleh jangka lah kan. Kita boleh nak jawab pada strategi orang yang kata kita ni apa menghabiskan makanan yang membazir. Itu je nak cerita practicality. Padahal sebenarnya dia nak makan tu nak ya. Nak cerita juga yang pasal halangan masa tu. Kita orang gila-gila dulu ada satu masa tu bila nak masa baby kecil kan, anak-anak kecil semua nak workout petang kan. So gila-gila ada hari Isnin, ni Selasa, Rabu. Maknanya bergilir lah. Buat bergilir punya schedule ada juga. Kan? Yang kata suami pun janganlah tamak kan, tiap hari kau je nak berkayuh kan. Bagilah. Yang bini pun nak jaga kesihatan juga kan. Kalau kita nak fikir kita je tiap hari nak kayuh, tiap hari nak lari, tiap hari nak berenang. Habis bini kita biar, tak boleh. Kalau anak-anak tu Haji, anak-anak tu maknanya dia bersukan apa? Okay, saya cuba kan. Kadang anak-anak masa kecil-kecil susah sikit lah kita nak angkut dia kan. Tapi antara benda yang boleh dibuat ialah saya beli tempat letak basikal. Tempat letak basikal pula. Seat basikal untuk budak tu, mountain bike dekat belakang kita letak. Seat untuk anak saya umur 4 tahun kan. Jadi masa 2-3 tahun 3 tahun lah sampai umur 4 tahun boleh lagi. Jadi kita letak dekat belakang tu, kita kayuh. Pada masa yang sama kita pun steady juga, kena kayuh dengan berat kan. Dan boleh bawa anak kita sekali. Itu yang tak boleh kayuh sekali lah. Jadi tapi anak-anak saya yang dah boleh kayuh basikal tu, umur sekolah rendah apa semua ni, 7 tahun ke atas ni, saya memang belikan basikal, kayuh sama-sama. Dan saya pun budayakan dia orang ni, cuba usahakan cari event-event yang sesuai. Dulu masa kita duduk kat Bintulu tu ada event kecil kan, cycling event dia orang buat untuk budak-budak. Kita bagi dia masuk. Masa tu kita korban lah masa sikit kan, kita melayan dia kayuh basikal. Tak apalah. Hari tu orang kata off lah kayuhnya tu untuk mak ayah dia kan, atau off lah lagi tu hanya anak-anak kayuh basikal pula. Lepas tu ada pula event kat Putrajaya yang dah banyak tahun dia buat ni, Power Kids. Power Kids ni saya rasa bagus kan. Dia lari basikal lari sama juga, tapi dia buat distance yang pendek. Pun saya bagi anak-anak saya masuk juga. Kan? Saya masuk Powerman, anak masuk Power Kids sehari sebelum. Jadi kita exposekan dia pada kesihatan. Dan yalah, kalau ada masa petang-petang pun kita dah masuk event tu, sebenarnya kenapa nak suruh anak masuk event tu, sebab kita pun nak kata okay, kita kena training untuk event ni. Jadi dia jadi excited. Jadi okay, nak masuk ni minggu depan ni, tu petang-petang kena lari. Kita pun suruh dia lari petang-petang. Jadi macam tu lah. Saya just bagi dia orang aktif kan. Selain basikal tu swimming. Swimming, ya betul. Swimming lebih kan, bukan sekadar fitness tapi kemahiran yang kena ada. Kita pun masuklah kat UKM kan, kami duduk dekat-dekat sini. Erin Line ada paling dekat yang kita pergi sampai ke Bangi lah. Kan UKM Hang Nadim kan. Jadi tu antara kelakar renang yang boleh bagi untuk anak-anak. Dari segi sukan ni, dari segi maknanya dia aktif dengan bersukan ni, anak-anak kita ni ada kesan tak dari segi dia pelajar kat kelas tu? Alhamdulillah, saya rasa secara umumnya ada lah kan. Secara umumnya ada. Memang orang kata badan yang otak cerdas datang daripada badan yang cerdas kan. Memang ada. Dan dia mungkin tak lesu kan dan sebagainya. Tapi pada saya ialah lebih kepada membudayakan kehidupan yang aktif kan. Dan bila dia sibuk sebenarnya main kat luar ni, dia kurang sikit main game, benda-benda yang kat rumah ni saya rasa yang terdedah pada banyak screen time dan isu-isu sosial yang ada dalam YouTube dan sebagainya ni, dia kurang lah, terdedah sikit bila dia main kat luar. Jadi banyaklah sebenarnya manfaat dia kan, untuk kita galakkan anak-anak ni. Jadi dia boleh faham ayah dia, kalau ayah dia suka bercegas bersukan kat luar, dia boleh faham kenapa. Sebab dia pun macam tu juga. Jadi kita bawa keluarga kita sekali bersama-sama lah. Okay, seterusnya soalan saya adalah bagaimana Hajah merancang menu makanan seharian bagi memastikan kesihatan keluarga lah, bukan suami je, anak sekali lah. Saya nak cakap tadi tu, macam kadang-kadang separuhnya halangan bila kita kat rumah ni, bila jaga makanan, salah satunya ialah isteri juga. Sebab isteri yang masak kat rumah, jadi bila dia masak benda yang sedap ni, kita pun kata apa, tergoda ataupun memang nak makan kan, memang makanan tu memang sedap. Point dia jangan masak sedap-sedap. Boleh jadi juga kan. Ataupun sebenarnya alternatif yang kita agree bersama. Yang pertama sekali, suami isteri kan, mak ayah kan, dalam rumah sama-sama kena agree.
Okay, kita pun sama-sama nak memastikan bahawa kita ada diet yang sihat dalam rumah. Jadi kita sama-sama ubah benda tu. Jadi yelah, ubah tu kita agree lah, okay, menu apa yang nak masak aku kena agree dulu. Kan? Jadi dia tak, sebab tu isu kesihatan fit ni dia tak boleh seorang-seorang. Dia tak boleh suami atau ayah seorang yang fit. Dia mesti bawa isteri sekali sebab dia boleh faham. Oh, sebabkan dia fit macam ni, suami dia mesti makan macam ni. Jadi isteri dia pun masak yang sesuai. Macam tu kan. Jadi anak-anak pun yalah, join sekali lah kan. Tapi kena padan lah kan, kan kita diet, anak kita pun diet, anak kita nak membesar. Jadi semua tu kena ambil faktor lah nak kira. Maknanya dari sudut, saya rasa bukan halangan tadi tu, tapi tu cabaran dia. Kadang-kadang orang terlepas pandang benda ni, dia sorok-sorok, tapi kat rumah dia tak, bila dia tak bersama ambil jadikan benda tu agenda keluarga ataupun keluarga punya plan untuk jaga makanan semua ni, akhirnya dia kecundang disebabkan oleh makanan yang kat rumah. Macam tu. Tapi menu bagi so macam planning kan, macam mana kan plan. Adakah mana makanan tu memang dirancang ataupun sebenarnya macam ni? Memang kena plan, macam dia plan nak masak tu adalah kena plan kan, tapi tak adalah sampai macam nak stress macam okay, seminggu kena perfect, kena tahu apa isi apa, sasa apa. Tak adalah sebenarnya, kalau pengalaman sendiri tak adalah sampai tak macam tu, tapi adalah idea macam bezakan lah. Pemakanan sihat ni kita kena ada variety, tak boleh sama, kalau tak dia akan jadi macam boring lah. Lepas tu dah stress, dah tak nak ambil yang makanan sihat kan. So bila merancang tu macam tapi bila keluar beli barang-barang groceries tu mestilah kena beli apa siap-siap kan. Macam adalah juga idea lah untuk boleh tahan berapa hari kan. Untuk berapa hari. Lepas tu menu pula yang dimasak tu benda-benda yang sihat, simple dan orang kata tak macam ambil masa yang terlalu lama. So bila ada anak kecil tapi kita nak makan yang sihat, so mungkin banyak yang bakar, bawa ikan bakar ke, ayam bakar ke kan. Dan bila dah beli lauk tu, sebelum kita simpan, kita nak bekukan, kita dah siap-siap, orang panggil meal prep tau. Macam kita dah readykan dia kan, mungkin perap tu kan. So yang tu lebih mudah lah sebenarnya. Readykan maknanya bersihkan siap-siap supaya tak adalah nanti bila nak masak tu kita rasa terlalu lama. Dan bila nak plan makan tu kena ada protein, karbo dengan sayur-sayuran. Wajib adalah, dan perlu ada ketiga-tiga elemen tu. And buah-buahan pun sama. Buah-buahan tu macam sentiasa ada kat rumah dan pelbagaikan. Jangan yang sama je kan setiap hari kan. Walaupun sikit tapi ada. Jangan kita beli nak semangat kan, contoh kan beli stok buah-buah banyak-banyak. Lepas tu semua rosak sebab tak makan buah-buahan. Ni pengalaman kan, pernah lah tak semangat-semangat. Dia tips yang suku-suku separuh tu, kalau kita biasa dengar tu bagus lah. Maknanya lebihkan sayur kan, lebihkan lauk daripada nasi ataupun karbo kan. Kita kurang lah kalau boleh. Kita kurangkan karbo tu. Ataupun macam yang Aisyah sebutkan tadi, biasanya menu yang kami paling suka sikit ialah ayam panggang. Ayam bakar masuk dalam oven. Sedap. Memang sedap pun sebenarnya. Diet ni tak semestinya makanan tak sedap. Sedap, boleh jadi sedap. Kemudian benda tu mudah. Masuk dalam oven sekali. Selesai makan ayam seko untuk satu family. Anak masak nasi sikit. Dan ada sayur-sayuran dengan buah dia. So dia pun boleh makan ayam tu. Dia ada sayur, dia ada nasi dia. Kami tak makan nasi lah. Kami makan ayam dengan salad ke sayur. Kemudian ayam yang lebih tu, kalau tak habis ekor tu, kita boleh simpan. Esok paginya boleh buat sandwich. Sandwich dengan ayam salad. Anak-anak suka chicken salad tu. Jadi campur dengan salad. Simple lah kan. Pada saya simple dan praktikal lah. Lagi satu tak ada air manis. Ya. Tak buat air manis kat rumah. Memang anak-anak hanya dapat potong bila ada tetamu datang ataupun makan kat luar. So mungkin sangat kurang lah kan. Memang air masak je. Kita pun tak nak dia macam tak bersosial kan. Bila orang minum air sirap, bagilah kawan-kawan minum air sirap, diminum lah sekali. Tapi bila kita makan sama-sama dalam family, kita potong semua. Memang air kosong je. Okay. Baiklah, terima kasih kepada Haji Zafri dan juga Haji Aisyah. Banyak sebenarnya perkongsian yang diberikan. Rugi kalau tak dengar daripada awal. Jadi saya dapat simpulkan, maknanya halangan sebenar yang paling besar dan terbesar paling terbesar adalah halangan diri kita sendirilah kan. Kemudian barulah halangan daripada luar lah kan. Kemudian maknanya kesihatan kita tu yang lebih utama kan. Kemudian fitness lah, maknanya orang lain boleh lari, kita tak boleh lari kan. Sayanglah. Kemudian maknanya rancang kita punya pemakanan ya. Kalau kita tak rancang, makanan yang rancang kat kita. Itu yang kita gemuk tu. Okey, itu menarik. Menarik, itu betul. Memang kena rancang. Jangan dirancang oleh makanan ya. Okey, jangan lupa like, share, subscribe YouTube Isman Nilai. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.